Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kamu dalam kamu memohon keampunan dosa-dosa kamu pada Allah, kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan bumi, dan disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 133. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah kerana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama berada di antara maghrib dan isyak ini, bagi tujuan untuk kita menambahkan bekalan dalam perjalanan hidup kita, supaya kita tidak tercungap-cungap, supaya kita tidak teragak-agak waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Kerana kita maklum bahawa perjalanan hidup kita ini tidak kekal di dunia semata-mata, tidak. Tetapi perjalanan hidup kita ini Allah jadikan perjalanan lepas pada kita hidup di dunia ini, kita akan hidup lagi di alam yang disebut dengan alam barzah. Alam yang ketiga yang kita akan sampai sekejap lagi. Kita melalui dua alam. Alam pertama dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Alam itu kita tidak akan kembali lagi pada alam tersebut. Sekarang kita berada pada alam yang kedua. Alam kedua yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Bagi siapa saja yang ada di atas alam ini, semuanya akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kemudian lepas pada kita hidup di alam ini, sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah ini siapa saja dan di kalangan kita akan sampai. Kita akan, sama ada siapa yang akan dahului, siapa yang akan mendatang, semuanya akan datang dalam hidupnya untuk hidup di alam yang ketiga. Bila kita hidup di alam yang ketiga, kita yakin kita tak bawa harta benda kita. Kita tak bawa lagi pingat dan jawatan yang kita miliki. Kita tidak bawa lagi yang dinamakan dengan pengaruh yang kita kuasai. Tetapi bila kita menghadap depan Allah, kita hanya bawa bekalan. Bekalan yang diajar dan dipesan tiap-tiap kali mana kita hari Jumaat, kita diingatkan dengan pesanan wa tazawwadu, berbekallah kamu. Hidup kamu ni kamu kena ada bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Lalu Allah pesan pada kita sebaik-baik bekalan supaya kita nak menghadap depan Allah nanti yang disebut dengan takwa kepada Allah. Ini sentiasa diingatkan. Lepas pada kita hidup di alam yang ketiga disebut dengan alam barzah, kita akan hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang dibangun dan dibangkitkan balik. Semua kita akan bangun. Kita akan bangkit balik. Masing-masing akan sebut dan tanya, man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok je kita tidur, kemudian kita bangkit balik. Lalu kita dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman.
wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Lepas pada kita hidup di alam yang keempat ini, berakhir ke perjalanan hidup kita? Tak. Allah jadikan lagi perjalanan hidup kita bergerak lagi. Bergerak untuk menuju kepada mahsyar Allah. Daripada pada mahsyar Allah, kita hidup di alam yang kelima. Alam kelima ni dipanggil alam sa'idun atau saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Alam sa'idun, alam bahagia. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu hidup di alam sa'idun atau saqiyun, ataupun alam kecelakaan yang namakan dengan neraka. Bila sebut saja tentang syurga neraka, para hadirin sekalian, semuanya kita berjumpa dalam ayat Quran, cerita saja tentang syurga, makisina fihi abada. Disebut kamu akan kekal dalam syurga sampai bila-bila. Sebut tentang neraka pun sama juga. Bila sebut tentang neraka, khalidina fiha abada, kamu kekal dalam neraka sampai bila-bila. Nak menggambarkan lepas pada itu tak ada lagi alam yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian, di antara alam yang saya sebut sebentar tadi, kalau kita renung sekejap, yang kita ni akan masuk pada alam yang ketiga ni, alam yang disebut dengan alam barzah. Kita diajar supaya jangan masuk dalam keadaan kita tak bersiap dan tak bersedia. Jangan sampai peringkat kitanya meninggal dunia ataupun kita menghadap depan Allah dalam keadaan kitanya terkial-kial di sudut bahasanya. Kita dalam keadaan mengejut. Jangan sampai peringkat waktu mana kita mati, tiba-tiba kita tercungap-cungap untuk nak menjawab depan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kubur ni, bila kita masuk saja dalam alam yang tiga, awwalu manazil, rumah yang sebenarnya kami. Rumah yang kita hidup sekarang, yang kita tinggal sekarang ni, semua rumah yang bersifat sementara. Kita hias lawa-lawa, kita buat cantik-cantik, kita bagai pun istana villa yang kita ada, semuanya kita akan tinggal. Tak ada pun orang yang kaya macam mana baru masuk dengan rumah-rumah dia dalam kubur, tak ada. Rasulullah ajar pada kitanya, kubur-kubur ni katanya Rasulullah, awwalu manazil, rumah yang pertama yang sebenarnya milik kami. Siapa yang selamat dalam kubur itu, maka selamatlah dia waktu mana dia menghadap depan Allah nanti. Siapa yang dia masuk dalam kubur tiba-tiba dia tak selamat, masuk dalam kubur tiba-tiba dia tak bersedia untuk menghadap depan Allah, maka dia akan celakalah dan habislah kemuncak dalam kehidupan seorang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita, Rasulullah kata bukan yang ni lagi yang kubur ini, tapi ada dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut innamal a'mal bil khawatim. Rasulullah sebut amalan yang kamu nak tahu bagaimana hebatnya kamu ni bila kamu mati. Bila kamu mati itu kamu boleh lihat orang ni orang yang betul-betul berjaya ke tak berjaya. Berjaya tak berjaya hidup ini bukan nilai ukur pada harta banyak mana kita di atas dunia. Berjaya tak berjaya hidup kita ni bukan dinilai ukur pada jawatan kita besar mana, pangkat kita banyak mana, pingat kita berapa banyak yang kita terpikul. Tetapi berjaya tak berjaya kita, waktu mana kita dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba kita boleh mengucap. Boleh mengucap ni ataupun kita boleh tak lari, tak dalam keadaan tak bergoyang. Bila dekat nak meninggal dunia, kita boleh firm. Kematian kita ni mati dalam keadaan yang benar-benar, yang diistilahkan kamu mati dalam keadaan tak bergoyang pada kamu, diistilahkan dengan agama istiqamah. Saat mana kamu dekat menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Allah sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mulut dia mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian summastaqam. Kemudian dia boleh kejap pendirian dia, boleh tetap iman dia waktu mana dia dekat nak meninggal dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dekat nak meninggal dunia tersebut, turun malaikat Allah. Malaikat turun dekat dengan diri dia. Malaikat akan kata apa dia? Allah takhafu. Kamu jangan takut ya. Jangan kamu takut. Kamu nak melalui saat di mana saat yang besar yang kamu akan lalui sebentar lagi. Allah takhafu wala tahzanu, dan kamu jangan rasa duka cita. Jangan kamu rasa sedih pada diri kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu malaikat sebut pada orang yang dekat nak meninggal dunia,
kita yang dekat nak meninggal dunia ni, malaikat akan kata apa dia? Kabar gembira pada kamu terhadap syurga yang telah disediakan oleh Allah pada kamu waktu mana kamu dalam keadaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Sewaktu mana kamu hidup dahulu, kamu boleh bertahan dengan perintah agama Allah Subhanahu wa taala ini. Para hadirin sekalian, kenapa saya cerita benda ni pada para hadirin sekalian? Nak sebut tentang bagaimana pentingnya kita ni kena ada pengetahuan ini. Pengetahuan dan sentiasa ada dalam pemikiran kita saat yang kita ni akan sampai keseorangan bersendirian. Kerana waktu mana kita hidup sekarang ini, ramai di kalangan kita dia rasa dia tak apa kerana ada orang boleh tolong. Ramai di kalangan kita waktu mana kita hidup sekarang, dia rasa saya tak jadi masalah kerana pangkat saya besar. Ada di kalangan kita dia rasa waktu mana dia hidup sekarang ni, saya tak jadi masalah kerana harta benda saya banyak. Tapi bila kita menghadap depan Allah nanti, bila kita mati, semua tu tak bernilai lagi. Semua tu tak diambil kira di sisi Allah. Di saat mana dia menghadap depan Allah, Rasulullah kata, bagaikan orang yang kelemasan di lautan. Cuba kita bayangkan kita ni, waktu mana dekat nak meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap orang yang dekat nak meninggal dunia, dia bagaikan orang yang lemas di lautan yang luas itu. Jatuh seorang-seorang. Katakanlah kita naik helikopter ke, naik kapal terbang, jatuh kita seorang dalam laut. Bila jatuh kita seorang dalam laut, macam mana keadaan di saat itu? Kita mesti ikut orang campak apa saja. Orang campak pelampung, kita akan pegang pelampung tersebut. Orang akan campak kayu, kita akan pegang kayu itu. Orang yang nak lemas, bawah 40 meter ke dalam, confirm meninggal dunia. Kemudian kanan kiri, semuanya cair. Air yang tak ada kekuatan untuk kita nak bergayut dan berpegang. Di waktu ini, kalau orang campak apa saja, kita akan pegang. Demikian katanya Rasulullah. Bila dekat nak meninggal dunia, manusia ni akan jadi demikian. Suatu dalam Al-Quran Karim, Allah cerita tentang mengenai bagaimana sikap manusia yang menghadap depan Allah. Ada 3 sikap yang saya dapati, yang kita jangan terjadi 2 sikap. Kita tolaklah orang kafir. Tolaklah orang kafir terus. Tetapi kita bimbang kita termasuk 2 sikap ini. 2 sikap yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran terhadap saat mana dia menghadap depan Allah, tiba-tiba dia ni dalam keadaan terkejut menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ni? Kalau kita sebut gambaran satu kelompok manusia yang hidup, dia tak buat maksiat Allah. Dia hidup tak buat maksiat. Maksiat dia tak buat. Mencuri tidak, menipu orang tidak. Kelompok yang dia dalam keadaan dia tak berzina, dia tak minum arak, tapi dalam hidup dia tak solat. Dia juga tak solat. Dia juga tak tutup aurat. Tapi dia Islam. Dia Islam. Dalam hidup dia orang tanya pada dia, kamu tak solat? Tak. Kamu tak tutup aurat? Tak. Kamu mencuri? Tak. Tak semua. Semua jenis tak dia punya. Dalam hidup dia, ni kelompok yang pertama. Yang mungkin kita yang ada di kalangan kita demikian. Kalau kita tanya pada dia, kamu Quran boleh baca? Tak boleh baca. Tak boleh baca. Saya buat contoh. Ni kelompok orang yang tak boleh baca Quran. Kelompok yang pertama. Bila dia mati, dalam keadaan dia masuk dalam kubur. Saya sebut terus terang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, malam ni tuan-tuan dengar kuliah saya, tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan masuk je dalam kubur, di kawasan tuan-tuan sekarang ini, masuk je pagi esok, confirm tuan-tuan tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas depan Allah. Kenapa? Tuan-tuan masuk dalam golongan ini. Golongan kita tak buat maksiat. Memang kita tak buat maksiat. Kita pula tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Kita tak buat benda tersebut. Tapi benda yang disuruh oleh Allah pun kita tak buat. Benda yang disuruh oleh Allah pun kita tak buat. Dalam masa yang sama, bila kita mati, lalu Allah cerita golongan ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Satu kelompok manusia yang mati dalam keadaan dia buat zalim pada diri dia sendiri. Dia mati dalam keadaan zalim pada diri dia sendiri. Zalimi anfusihim. Kita tanya, ada ke orang yang hidup buat zalim pada diri sendiri? Lalu ulama-ulama kata, inilah kelompok orang yang hidup buat zalim pada diri dia sendiri. Zalim pada diri sendiri bila? Bila kita tak tutup aurat. Bila anak menantu kita tak tutup aurat. Kita buat zalim pada diri kita. Bila kita tak belajar, tak menambah ilmu, kita buat zalim pada diri kita sendiri.
Buat zalim pada diri sendiri. Kita kata ada ke orang pukul dirinya sendiri? Tak ada, memang tak ada. Tapi orang yang buat zalim ni apa dia? Zalim ni bila kamu tak taat pada perintah Allah, kamu dianggap zalim. Zalim ini jangan kita nampak zalim pada orang lain saja, tidak. Tapi Allah cerita, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah tak pernah buat zalim pada manusia. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamu yang sentiasa buat zalim pada diri kamu sendiri. Ayat ni Allah cerita tentang bagaimana Allah turun bala kepada sekelompok manusia yang hidup buat zalim dalam hidup dia. Ada yang jenis dianya tak buat benda yang dilarang oleh Allah, tapi dalam masa yang sama dia tak taat benda yang disuruh oleh Allah. Dalam keadaan dia tak taat pada perintah Allah, dia mati dalam keadaan dia tak taat pada perintah Allah. Kita kata kita zakat tak keluar, kita sendirinya apa dia? Kita sendirinya sembahyang tidak. Kita sendiri bila puasa sibuk nak pergi melancong Hollywood, senang kita. Bila sampai saat haji kita tak nak. Bila kita tengok Al-Quran kita kata tak sesuai dalam hidup kita. Ni zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri. Bila dia mati mereka tanya pada dia, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Ni mati dalam keadaan yang sebegini rupa. Mati dalam keadaan tuan tak boleh baca Quran. Kenapa? Kita ni, saya sebut tadi, kalau kita tak boleh baca Quran, tiba-tiba kita mati, masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran, bro boleh baca bro? Quran boleh baca bro? Tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca? WhatsApp boleh baca WhatsApp boleh baca. Facebook boleh baca. Yang lain boleh baca. Quran tak boleh baca. Tu Quran baru. Dia tak kira lagi benda yang lain. Orang yang hidup dalam keadaan dia jaga diri dia, dia bukan sekadar dia boleh baca Quran, dia akan faham terhadap kandungan Quran. Kalau kamu tak boleh baca Quran, apa beza kamu dengan orang kafir? Orang kafir pun tak boleh baca Quran, kamu pun tak boleh baca Quran. Kalau kamu tak faham Quran, apa beza kamu dengan orang kafir? Orang kafir pun tak faham Quran, kamu pun tak faham Quran. Ni contohlah, kita buat contoh. Macam kita datang malam ni. Syukur sangatlah kita, alhamdulillah Allah pilih kita untuk datang. Kenapa? Kita dah berbeza dengan orang yang tidak mukmin. Orang yang tidak mukmin boleh jadi lepas maghrib begini dia duduk kat rumah. Boleh jadi dia tak ada kerja, menunggu saat melihat berita perdana, misal contohnya. Boleh jadi orang lain saat begini sedang makan dan sebagainya. Kita ni alhamdulillah Allah bagi sesuatu yang indah dalam hidup. Kenapa dalam keadaan orang lain yang tak boleh datang, dia akan ditanya oleh malaikat. Malaikat tanya, kenapa kamu tak pergi belajar? Orang lain semua pergi belajar, yang kamu tak pergi belajar kenapa? Kamu dah halim sangat ke dalam hidup kamu? Tak, saya dah halim. Bila kamu halim, kamu kena mengajar orang. Dalam agama ni, bila kamu dah tahu tentang agama, sifat kamu kenapa dia? Kamu kena ajar orang. Rasulullah ajar demikian. Kita kata saya mengajar pun tak nak. Lalu malaikat tanya balik, kamu tak ada telinga ke untuk mendengar? Kamu kena ada. Kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takur rabi'an. Jadilah dalam hidup kamu ni orang yang mengajar orang, ataupun hidup belajar dengan orang, ataupun mendengar dengan orang. Wala takur rabi'an. Jangan jadi golongan keempat. Golongan keempat apa dia? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Tiba-tiba bila kamu mati ni mereka tanya terus, kenapa kamu mati macam ni? Qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati dalam keadaan demikian? Tak tahu dalam hidup. Dahlah kamu ni baca Quran tak boleh. Mereka tanya balik, hafal Quran. Hafal Quran pun tak boleh. Orang kita ni kan hafal pun tak banyak. Kita ni kan biar jadi kita tak menghafal Quran. Berapa ramai di kalangan kita? Umur bertambah, Quran tak bertambah, hafalan tak banyak. Padahal dalam hidup kita patutnya kita hafal. Kita dah letak dah dalam diri kita, aku ada beberapa surah yang aku kena hafal dalam diri aku sebelum daripada aku menghadap depan Allah. Kita kena ada. Ulama-ulama sebut paling-paling tidak 3 surah yang kita kena hafal sebelum daripada kita meninggal dunia. 3 surah ni apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk dalam hidup kita. Surah Al-Mulk kena hafal. Jangan tak hafal. 30 ayat je. Dalam 30 ayat ni takkan kita tak boleh ingat. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk 30 ayat. Tiba-tiba tak boleh ingat. Peliklah kita. 30 ayat. Orang lain sekarang ni kan, kalau orang tanya dia, kenapa tak boleh baca? Kenapa kamu tak boleh hafal surah Al-Mulk? Tak faham surah Al-Mulk. Lagu Janam-Janam kamu hafal?
Lagu janam-janam. Lagu sekarang kan anak-anak muda kita kan. Bukan anak muda dah, anak tua pun nyanyi lagu ni. Lagu janam ke Jahannam dipanggil. Nak sebutnya lagu janam-janam. Kamu hafal? Yang ni hafal. Tapi Quran tak hafal. Orang kita tak hafal. Tak ramai pun. Kita ni kan betapa tak hafalnya kita. Kalau kita solat dengan orang rumah, sampai waladdallin, amin tu, orang rumah boleh anggap dah kat belakang. Orang rumah boleh anggap, ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita membaca inna a'tayna. Kan orang rumah kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Hidup kita ni tak menghafal surah Al-Mulk. Kenapa kena hafal surah Al-Mulk? Kerana surah yang menghalang kita daripada azab kubur dan fitnah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kan, siapa yang baca surah Al-Mulk, siapa yang baca surah Al-Mulk, tiba-tiba dia meninggal dunia pada malam tersebut. Dia meninggal dunia sebelum daripada tidur, dia baca surah Al-Mulk. Kemudian dia meninggal dunia pada malam itu. Tiada azab kubur dan tiada pertanyaan kubur padanya. Tuan-tuan tak rasa besar ke tak ada pertanyaan kubur? Besar tuan-tuan. Tak ada pertanyaan kubur tu pun satu nikmat besar pada diri kita. Bila kita masuk dalam kubur, tuan-tuan biasa dengar kuliah saya. Kalau tuan-tuan dengar lah, dalam radio IKIM, tiap-tiap petang kami, petang besok tu, pukul 5.15 petang tu, saya akan cerita tentang mengenai suasana kubur. Bagaimana keadaan yang kita akan lalui dalam kubur. Dalam kubur ni, mula-mula kita masuk je. Start daripada kita mula masuk tersebut, kena himpitan kubur tu. Himpitan kubur ni, tak ada orang boleh terlepas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kecuali dia Nabi dan juga Rasul. Nabi dan juga Rasul saja boleh terlepas. Tak ada orang boleh terlepas. Rasulullah kata, kalau ada orang yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Jenazah tengah turun tu, berlaku dah himpitan kubur. Dalam keadaan orang tengah kemah-kemahkan kita ni, berlaku dah himpitan kubur. Azab kubur lepas pada sesi soal jawab, orang dah tinggal jasad kita ni, baru berlakunya azab kubur. Tetapi himpitan kubur ni, mula-mula turun tu, ada dah himpitan kubur. Rasulullah kata, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam riwayat di antara orang yang paling rajin bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi. Tapi dia kena juga sekali. Rasulullah ditunjukkan sekali. Punca apa dia kena sekali himpitan kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku ditunjukkan bagaimana Sa'ad bin Mu'az ini, padahal kematian dia tu diiringi 70,000 para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia meninggal dunia Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah kata aku ditunjukkan macam mana dia kena himpitan kubur. Disebabkan sekali je dia buat. Buat apa dia? Dia balik daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri, kemudian termercik air kencing dia, kena pada pakaian dia, dan dia buat solat. Yang tu sekali je dalam hidup dia. Kita ni kencing sambil berdiri berapa kali? Yang kencing sambil berdiri, yang mengecik pakaian dengan najis dan sebagainya, berapa kali? Kena sekali. Rasulullah kata, aku diperlihatkan oleh malaikat bagaimana Sa'ad bin Mu'az ini dihimpit, kena himpitan kubur sekali, sekali tersebut, dia telah menjadi halus helai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut tu himpitan kubur, bukannya azab kubur lagi. Lepas pada orang dah letak dah mayat kita, jenazah kita ni dalam kubur, kita nampak berdiri di hujung kaki kita dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Berdiri dah, kita nampak dah, tegak dia berdiri menjulang sampai ke langit disebutnya. Kemudian tengok mata dia tu pun menakutkan, mata ni menyala, keluar api. Nak sebut gambaran bagaimana takutnya Sa'ad ini, sorang-sorang dalam kubur. Bila orang telah tutup saja kubur kita ni, sampai orang dah mula turunkan jenazah kita, dah tutup dah, liang lahat kita ni turun bunyi, tanah-tanah yang mula turun, senyap, sayup, gelap, kubur kita ni, sampai pangkal lutut je. Sampai pangkal lutut, datang dah malaikat munkar dan nakir, berdiri di hadapan muka kita, halau sembahyang kita, halau zakat kita, halau segala-galanya untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Tak percaya, cuba mati tak percaya.
Bila para hadirin sekalian meninggal dunia, para hadirin sekalian akan lalui saat ini. Ni jadual tentatif yang disebut ni. Bila mula kena soal, nak kena jawab yang ni. Para hadirin sekalian, benda apa yang boleh menyelamatkan kita saat ini? Tak ada lain, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, bacalah dalam hadis Rasulullah. Rasulullah kata, baca surah Al-Mulk. Bila kalian baca surah Al-Mulk, kalian akan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan diri saya. Surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, surah yang menyelamatkan kamu dan surah yang menghalang kamu daripada kenanya azab kubur dalam pada seorang. Cerita panjanglah bagaimana perjalanan. Lepas pada itu mula disoal dalam perjalanan kehidupan di saat itu. Kemudian lepas mana kita hafal surah Al-Mulk, hafal surah yang kedua. Kalau kita dah ingat dah surah Al-Mulk, hafal surah yang kedua. Surah yang kedua surah apa dia? Yang disebut dengan surah Al-Kahfi dalam hidup kita. Surah Al-Kahfi tak panjang, 110 ayat je. Dalam 110 ayat kalau kita hafal sehari satu ayat, kita hanya memerlukan 4 bulan untuk kita habis surah Al-Kahfi. Kenapa surah Al-Kahfi? Rasulullah sebut surah Al-Kahfi menyelamatkan kamu daripada fitnatul mahya wal mamat. Fitnah waktu mana kamu hidup dan fitnah waktu mana kamu mati. Surah Al-Kahfi kita baca dan kita hafal. Baca dan kita hafal dalam diri kita. Ini dalam diri kita mula disiplinkan kita. Kerana apa dia? Kerana kita yakin kita ni akan mati. Bila kita yakin dan kita ni akan mati, kita kena ada bekalan. Bekalan apa nak kena bawa? Ni, bekalan yang besar yang kita kena sediakan pada diri kita. Habis surah Al-Kahfi, habis dah kita dah ingat dah. Alhamdulillah, Allah panjangkan lagi umur kita. Dah ingat dah surah Al-Kahfi menjadi butiran di bibir kita. Menjadi benda yang nikmat. Setiap kali mana hidup kita berjalan je, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Mulut kita ni sentiasa ulang dan ulang surah Al-Kahfi. Habis dah surah Al-Kahfi dah ingat, sambung surah yang ketiga. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut tuan-tuan, jangan buat terkejut. Buat biasa-biasa sudah. Surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah tak panjang, 286 ayat je. 286 ayat je. Kalau kita mulakan malam ni 286 ayat tu, satu ayat satu hari, hujung tahun ni habis satu surah Al-Baqarah. Kalau kita disiplin lah, satu ayat satu hari, cukup setahun kita akan ingat satu surah Al-Baqarah dalam hidup kita. Kalau kita nak kan, orang nak si budaya, tak nak si budalih dalam hidup ni. Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, surah Al-Baqarah yang dibaca di dalam rumah, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah yang dibaca dengan surah Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Tak payahlah nak sibuk nak gantung ayat itu, nak gantung burung cenderawasih, nak gantung yang disebut dengan apa dia, azimat-azimat dan tangkat-tangkat dan sebagainya dalam rumah. Tak perlu. Baca surah Al-Baqarah. Dibaca, rumah ni baca surah Al-Baqarah. Rasulullah kata syaitan tak berani masuk dalam rumah tersebut. Baca dalam hadis yang lain, Rasulullah kata mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, dia akan jadi bagaikan gelung yang bercahaya melitupi rumah tersebut dan dipandang daripada arasy Allah. Nampak sampai daripada arasy Allah rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Nak sebutnya bagaimana hebatnya, bersinar dan bercahaya rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Nak gambarkan bagaimana syaitan tak berani dia masuk rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Dalam hidup kita, bila kita hafal surah Al-Baqarah dan kita dah ingat dah surah Al-Baqarah, bayangkan rumah yang dibaca surah Al-Baqarah syaitan tak berani masuk. Dada yang ada surah Al-Baqarah berani syaitan nak masuk. Dada yang ada surah Al-Baqarah syaitan tak berani nak masuk. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang nak menjadi pemimpin, dalam dada dia mesti ada surah Al-Baqarah. Kalau dalam dada dia tidak ada surah Al-Baqarah, jangan dia pandai-pandai nak memegang jawatan dalam hidupnya. Kerana pegang jawatan itu yang menyebabkan kamu akan tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya nilai surah Al-Baqarah tadi, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat-sahabat bila nak pergi satu siri, dalam siri peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hantar sahabat-sahabat, Rasulullah tanya, siapa yang menghafal Quran? Siapa yang nak menghafal Quran di kalangan kamu? Aku nak lantik dia jadi pemimpin. Semua sahabat-sahabat kata, tak Rasulullah, kami tak hafal sebuah Al-Quran, kami tak ingat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata,
siapa di kalangan kamu yang hafal beberapa surah dalam Al-Quran? Lalu seorang sahabat angkat tangan, saya Rasulullah, saya hanya mampu menghafal satu surah Al-Baqarah dalam hidup saya. Rasulullah kata, kamu layak menjadi pemimpin kerana kamu telah menghafal satu surah Al-Baqarah dalam dada kamu ini sendiri. Saya nak sebut ada tuan-tuan, bila orang ni mati, orang yang hidup dalam keadaan tak ada benda-benda tadi, dalam keadaan tak ada bekalan tadi, mereka akan tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa? Ni golongan yang pertama yang mati. Mereka tanya terus, kenapa kamu mati macam ni? Semayang tidak, tutup aurat tidak, memang kamu tak buat maksiat yang lain, tapi kamu mati dalam keadaan zalimi anfusihim. Kamu mati dalam keadaan zalim pada diri kamu sendiri. Anak-anak yang tak tutup aurat, anak menantu yang tak tutup aurat, zakat pun tak keluar. Dalam hidup kamu tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Tapi maksiat memang kamu tak buat dalam hidup kamu. Tapi benda yang disuruh oleh Allah pun kamu tak buat dalam hidup kamu. Qalu fima kuntum, kenapa kamu mati sedemikian rupa? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami ni golongan manusia yang lemah di atas dunia dahulu malaikat. Kami ni lemah. Tak ada kemampuan malaikat. Nak pergi masjid-masjid tak ada kekuatan. Nak pergi cari orang-orang alim untuk belajar, tak adanya malaikat, tak adanya kami ni, tak ada kekuatan. Lalu mereka tanya balik pada dia, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi yang Allah buat pada kamu tu, tidakkah Allah jadikan luas? Mengapa kamu tidak bergerak dan kamu cari orang-orang untuk kamu belajar di atas dunia dahulu? Susah sangat ke kamu nak bagi tahu pada orang, Ustaz, saya tak boleh baca Quran lagi, tolong ajar saya Ustaz? Tak boleh ke kamu jumpa dengan orang, kamu bagi tahu pada orang, saya, tolong bantu saya nak suruh selamat bila saya dalam kubur nanti, tolong tegur saya kat mana? Kamu tak boleh ke pergi belajar dengan orang tu, belajar dengan orang. Bila kita mati, mereka tanya kita, kamu belajar tafsir dengan siapa? Waktu mana kamu hidup dahulu, kamu belajar tauhid dengan siapa? Kamu hidup dahulu, kamu tumpang ilmu dengan siapa? Orang ni siapa dia? Orang ni siapa dia? Masuk saja tak boleh jawab. Malaikat tak boleh malaikat. Lalu malaikat jawab apa dia? Faulaika ma'wahum jahannam. Sudah kamu ialah neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah pada diri kami. Yang pertama. Dan jangan jadi golongan kedua. Golongan kedua siapa? Golongan yang bahaya lagi, yang berani dan terang-terangan melakukan maksiat pada Allah. Golongan orang Islam tapi buat maksiat dalam keadaan berani. Kalau kita tanya, kamu ni berani sangat lawan para alim ulama ni, kamu tak rasa takut ke neraka? Alah, neraka dan syurga ni bukan kerja ulama yang masukkan. Dia akan jawab demikian. Bukan orang yang boleh menentukan syurga neraka. Orang tanya pada dia, kamu ni berani sangat ni buat maksiat ni dalam hidup kamu tak takut neraka ke? Dia kata, aku takut. Apa dia kata? Alang-alang masuk neraka, biar betul-betul masuk, dia sebut. Berani kan dia? Ada orang yang golongan demikian. Kadang-kadang kita berjumpa dengan dia, kita tegur dia, kamu tak takut ke kamu buat dosa ni? Kamu tak takut ke kamu buat dosa ni? Sampai begini sekali kamu melakukan. Kamu orang Islam. Kamu Islam kan? Ya, Islam. Habis tu kenapa kamu tak takut? Kamu ni tak semayang ni, kenapa? Kamu tak takut ke kamu tak tinggalkan solat ni? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu kalau kamu mati nanti, kamu nak jawab apa dia? Yang kamu tak solat ni. Kenapa kamu tak solat? Kamu Islam, kamu tak solat. Kenapa kamu tak solat? Kamu Islam, kamu tak tutup aurat. Kenapa kamu tak tutup aurat? Kenapa kamu tak tutup aurat? Dia jawab, saya solat, saya tak boleh nak solat. Kenapa tak boleh nak solat? Saya penat. Dia jawab demikian. Saya penat, banyak kerja, tak larat nak solat. Habis tu kamu tak takut neraka? Kita tanya, takut? Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Senang je dijawab. Dijawab. Berani melakukan maksiat. Dan kita jadi pelik. Kadang-kadang kita jadi pelik. Orang yang berani buat maksiat ni, Allah tak jadikan apa-apa pada diri dia. Tak ada pun. Kita kata, puas semayang ajak dah Ustaz. Orang yang jahat-jahat ni, kita semayang ajak, relax je dia. Lagi besar rumah dia. Dia lagi senang nampak. Tak. Mari kita belajar. Dengan ayat Al-Quran Karim. Allah cerita tentang sekelompok manusia
yang hidup berani melakukan maksiat ini. Falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka ni dalam keadaan mula lupa segala perintah Allah dalam hidup mereka. Mereka lupa sekali. Dalam yang Allah tegur mereka ni, mereka buat tak erti je. Sampai satu peringkat, mereka sudah menjadi alah bisa segal biasa. Buat maksiat tu minum arak tak mabuk. Pelik kita. Patutnya minum arak mabuk lah. Orang yang lawan syariat ni, dia mati kuruh kering lah, patutnya demikian. Patutnya orang yang demikian ni, orang yang lawan syariat ni, patutnya berani hidup dia ni dalam keadaan sukar dan susah lah. Tak, kita tengok enjoy je dia. Allah kata apa dia? Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Allah mula buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka dah mula lupa segala peringatan Allah, Allah dah mula dah ingatkan yang ni jangan buat. Tiba-tiba dia buat juga. Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Allah buka segala benda yang dia nak buat tersebut, hatta iza farihu, sehingga kemuncak dia berani buat maksiat. Seronok sangat dia buat maksiat ni. Seronok tersebut, Allah kata, akhadnahum baghtatan, kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun, dia mati dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah-tengah seronok buat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ramai mana orang kena demikian ni. Orang yang kita jumpa kematian di kalangan kita, bila dia meninggal dunia dalam keadaan kita terkejut, Allah, tengah minum arak mati. Berapa ramai yang tengah-tengah karaoke lekat mati. Misal contohnya, ada di kalangan kita yang tengah-tengah berjudi mati. Tengah-tengah dia buat maksiat, seronok. Mati-mati, buka saja dalam poket dia, tengok ada penuh nombor ekor. Buat maksiat, tengah berani buat maksiat. Mati dalam keadaan terdedah aurat. Mati dalam keadaan yang dia buat maksiat. Allah kata apa dia? Aku gentak dia. Waktu mana gentak tersebut, dia menghadap depan Allah, tercengang dia. Allah, mati dah, dia sebut. Bila dia terkejut, dia tengok kematian dia dalam keadaan mengejut ini, dia masuk menghadap depan Allah dalam keadaan mengejut. Di waktu itu dia menjadi kesukaran pada diri dia. Nak buat macam mana? Tercengang-cengang. Tuan-tuan, biasakan kita tengok orang yang baru sampai dekat airport, misal contohnya. Tuan-tuan tengok orang yang tak pernah datang ke Malaysia. Bila dia turun dekat airport saja, dia tercengang-cengang. Dia teragak-agak nak pergi ke mana, nak buat apa dia. Ada orang yang meninggal dunia ni, bila dia masuk saja dalam kubur, dia mula terkejut. Semua kejutan. Berlaku kejutan yang menggemparkan dalam hidupnya. Beraninya dia buat maksiat ni, sampai peringkat dia lawan betul-betul, lawan syariat dalam kehidupan dia. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita jadi demikian. Jangan jadi sampai peringkat disebut dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Orang yang ditutup hati mereka. Sampai peringkat dia berani tak berani. Kalau kita kata, kenapa kamu ni tak takut sangat dengan perintah Allah? Dia kata, peduli apa engkau? Kubur aku, kubur engkau disebut. Kita pun jawab balik, yang jadi masalahnya kubur engkau sebelah kubur aku, kita jawab. Yang jadi masalahnya, apabila mati saja kubur engkau sebelah kubur aku. Kalau kubur engkau jauh daripada kubur aku, tak jadi masalah. Jadi masalahnya, nak sebutnya bila kamu mati, tiba-tiba tak tahu, orang pun tak tahu yang nak kebumikan. Sampai peringkat engkau duduk sebelah dengan aku, tension aku kan engkau. Bahasa yang mudahnya nak gambarkan tentang bagaimana manusia ni yang jadi tolol-tolol sungguh. Dia tahu bukan dia tak tahu, tapi dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut ada 3 golongan yang meninggal dunia ni. Dalam golongan yang 3 ni, orang yang mati dalam keadaan beragama, istiqamah dengan agama tadi yang saya sebut awal-awal tadi. Allah cerita, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang hidup dia, mulut dia sebut Tuhan kami ialah Allah. Summa istaqamu. Kemudian dia bertahan dengan agama. Jaga dia. Jaga dengan agama ni. Jangan sampai peringkat tergoncang, tercabut agama. Kerana apa dia? Kerana agama ni bila-bila masa boleh tercabut daripada jasad seorang. Bal'am bin Bahura, contoh yang mudah. Di antara orang yang waliullah dalam sejarah Bani Israel, yang doa dia Allah mustajab. Tapi bila dekat nak mati dalam keadaan yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang yang mati tak beriman ni ramai. Kenapa mati dalam keadaan tak beriman? Nak mengucap ni pun payah. Para hadirin sekalian, cuba perhati. Orang meninggal dunia di kalangan kita, berapa ramai boleh mengucap? Tak ramai boleh mengucap. Malaikat cari ni, cari la ilaha illallah dekat hujung tangan, tak jumpa. Cari dekat hujung kiri, tak jumpa. Kaki tak jumpa. Cari dalam hati, tak jumpa. Cari dekat kepala ni, tak jumpa. Bila nak cabut nyawa kita ni, malaikat cari. Nak suruh sebut la ilaha illallah, tak jumpa juga. Rasulullah kata, sayangnya Allah pada kamu ni, Allah suruh malaikat tepuk bau lagu. Pop sekali tergerak lidah dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah tersebut. Lalu waktu mana tergerak tersebut, malaikat cabut terus nyawa. Alhamdulillah, di saat tersebut kita mati dengan kalimah la ilaha illallah di hujung kehidupan ni. Tapi nak sebut la ilaha illallah ni senang? Tak senang. Nak senang. Kenapa tak senang? Kerana amalan kita istiqamah tak istiqamah kita dengan agama. Lalu kita tanya, macam mana Ustaz nak suruh kita ni biar kita kejap pendirian kita ni dalam keadaan kita teguh. Bila kita berhadapan saat yang sukar itu, kita nak suruh jangan tergoyang di saat kita ini sendiri. Tuan-tuan, saya nak sebut tadi, macam mana kita nak suruh kita ni biar agar waktu mana kita dekat nak meninggal dunia, kita boleh kekal, boleh bertahan dengan syariat beragama ini. Kerana ramai manusia yang bila dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba dia tak boleh dalam hidup dia ni untuk dia nak kekal dalam beragama ini. Lalu para alim ulama sebut salah satu caranya untuk kita nak kekalkan kita ini ialah kita berdoa pada Allah agar kita dapat hidayah daripada Allah. Doa pada Allah dan meminta pada Allah supaya kita dikekalkan hidayah yang Allah bagi pada diri kita. Hidayah ni maksudnya bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni nak sebut besarnya nilai hidayah sampai Allah suruh kita solat. Tiap kali mana kita solat, kita kena baca doa. Dalam solat kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong hidayahkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Hidayah ni maksudnya apa dia? Bimbingan. Kerana tak ramai orang yang dapat bimbingan hidayah dalam hidup ini. Dalam hidup ni ramai manusia yang terlepas hidayah, terlepas yang disebut dengan bimbingan Allah. Kita buat contoh manusia yang terlepas dapat hidayah daripada Allah. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Rasulullah. Dia bukan tak kenal Rasulullah, dia kenal Rasulullah. Dia bukan tak dengar kuliah Rasulullah, dia dengar kuliah Rasulullah. Dia ni kenal Rasulullah lebih daripada dia kenal daripada anak-anak dia. Dia kenal rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni semenjak usia 8 tahun lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau. Sampailah Rasulullah dekat, Rasulullah menjadi nabi dan juga rasul. Dia yang tahankan Rasulullah. Bila dekat nak meninggal dunia, Rasulullah pujuk Abu Talib, pak cik memang dekat dengan saya. Tapi pak cik sendiri tak mengucap lagi. Pak cik sendiri tak beriman lagi pada Allah. Orang lain semua dah beriman, tinggal pak cik seorang lagi. Pak cik seorang lagi tak mengucap. Mengucap pak cik, sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebut pak cik, sebut, geleng kepala Abu Talib. Abu Talib geleng kepala. Abu Talib sebut, Muhammad, aku tahu syurga tu betul, neraka tu betul, padang mahsyar tu betul, azab kubur tu betul Muhammad. Tapi biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun Muhammad. Bila sebut saja begitu, menangis Rasulullah. Pegang tangan Abu Talib. Pegang tangan Abu Talib tersebut. Lalu dalam keadaan pegang tu Rasulullah berdoa pada Allah. Ya Allah, tolong selamatlah pakcik aku seorang ni ya Allah. Aku sayang pakcik aku ni ya Allah. Waktu mana Rasulullah berdoa minta selamat pada Abu Talib, turun ayat Quran tegur Rasulullah. Rasulullah kena tegur terus. Rasulullah diajar apa dia? Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Maknanya apa dia Muhammad? Rasulullah turun ayat ni, ulama-ulama kata Rasulullah mengerti terus hakikat perjalanan hidup ini. Rupa-rupanya Allah tak pernah muliakan kita dengan harta benda. Harta banyak mana pun Allah tak pandang. Dalam hidup kita ni kan, orang kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kita tanya, kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu kerja apa dalam hidup? Kerja apa dalam hidup? Kerja harta, ustaz. Allah suruh kita dapatkan harta ke hidup atas dunia?
Di hidup atas dunia ni, Allah nak suruh kita banyak harta ke? Kalau harta menjadi nilai ukur di sisi Allah, nescaya Qarun itu jauh lebih mulia daripada kita. Ana ulang banyak kali di mana-mana pun. Qarun ni, kaya tak kaya dia, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun dia, anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini dengan harta kekayaan Qarun sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit matahari, tenggelam 70 hasta. Datang orang Melayu, kita sibuk buat program mencari harta Qarun dipanggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Sampai Rasulullah pesan. Rasulullah kata apa dia? Kamu jumpa dengan orang kaya, jangan kamu respect orang kaya kerana kaya dia, jangan. Siapa yang jumpa dengan orang kaya, dihormat orang kaya kerana kekayaan orang tersebut. 2/3 agama kamu sudah dileburkan di sisi Allah. Tak ada nilai kamu. Allah tak pernah memuliakan orang dengan harta kekayaan. Kamu jangan tengok orang kaya, orang hebat, kaya dia. Yang kaya siapa dia? Allah yang kaya. Yang jauh lebih kaya daripada pemilikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Orang yang kaya ni, dia ada sebablah kekayaan dia yang Allah bagi. Berapa ramai orang yang Allah bagi kekayaan dengan tujuan untuk Allah senang untuk menyembamkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Senang je sampai peringkat Rasulullah baca doa. Rasulullah dalam banyak-banyak doa Rasulullah baca apa dia? Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang miskin, ya Allah. Doa yang dibaca oleh Rasulullah. Ana jamin doa ni kalau ana baca tak ada seorang pun nak amin, tak kena gaya. Doa kalau ana bagi pun tak ada orang nak ambil, ustaz, nak ustaz. Doa jadi miskin buat apa? Kita kan sampai peringkat nak ajar, nak diasuh dalam hidup. Kamu jangan nampak harta menjadi nilai ukur. Kamu jangan bekerja lah. Maksudnya jangan bekerja. Kerana harta yang menyebabkan kamu punah ranah sesama kamu. Kerana harta yang menyebabkan kamu tak kenal adik-beradik dalam hidup kamu. Kerana harta kamu tak kenal jiran tetangga dalam hidup kamu. Apa nilai harta yang kamu dapat? Benda apa yang kamu nak? Dengan harta tadi, kamu rasa kamu hebat. Tak. Allah tak pernah memuliakan hidup dengan harta. Datang Islam ajar, bila kamu ada harta, kamu gunakan untuk agama. Bila ada harta je, kamu guna untuk agama. Harta itu tak bernilai kalau kamu simpan untuk diri kamu. Tetapi kamu kena guna bila harta tersebut, jadikanlah untuk yang disebut dengan pembangunan agama. Sehingga kan kamu rasa bahawa kamu sudah menjalankan tanggungjawab kamu. Bila kamu ada saja harta benda, kamu gunakan untuk agama. Gunakan untuk agama. Manakala sebahagian sikit daripada harta tersebut, kamu boleh gunalah untuk diri kamu dan keluarga kamu. Itu je dalam perjalanan hidup kita. Dalam kita memiliki harta. Hidup ini mulia kerana apa dia? Kita rasa mulia dengan harta, Islam tolak. Rasa mulia kerana jawatan, jawatan jadi mulia dalam hidup. Tak, Islam tak pernah memuliakan orang dengan jawatan. Jawatan ini jangan direbuti, jangan kita rasa disanjungi kerana jawatan. Jawatan ini laisa tashrifan walakin taklifan. Islam ajar jawatan ini bukan satu benda yang memuliakan dalam hidup, tetapi jawatan ni walakin taklifan, satu benda yang kamu kena jawab depan Allah nanti. Lagi mana kamu pegang jawatan, lagi banyak kamu kena jawab depan Allah. Lagi pegang jawatan, lagi kamu jenuh kamu nak jawab depan Allah. Kita jadi jawatan, ada jawatan sikit je. Jawatan sikit je, Allah akan tanya terus. Macam mana kamu dengan jawatan kamu? Tuan-tuan pegang jawatan ketua lorong. Ketua lorong. Allah akan tanya terus, dalam lorong kamu berapa orang tak semayang? Di lorong kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Kamu jadi ketua kan? Ketua taman. Kamu jadi ketua taman. Naik lagi. Allah tanya. Jenuh kita nak menjawab. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawatan itu bukan satu kemuliaan. Pegang je jawatan. Tuan-tuan jadi AJK masjid misal contoh. Pegang jadi AJK masjid. Allah akan tanya terus. Kamu AJK masjid berapa kali datang sembahyang subuh? Berapa kali? Subuh tak datang. Muka nampak di gambar. Misal contoh, bukan masjid ni, masjid lain. Nak sebutkan ramai pula tak jawatan malam ni. Cuma nak sebut gambaran. Lagi kita pegang jawatan, lagi kita kena rasa kita pemegang tanggungjawab. Tanggung yang kita kena jawab depan Allah. Kita jadi suami orang ni pun kita penat.
Tuan-tuan jadi suami orang penat di hadapan Allah nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami. Masing-masing kata, jangan mengaku, jangan mengaku. Engkau bukan anak aku bukan bapa kamu, engkau bukan suami aku, engkau semua tak nak mengaku. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing memikirkan macam mana nak menyelamatkan diri masing-masing di hadapan Allah. Tuan-tuan jadi CEO satu syarikat, tuan-tuan kena jawab bawah kita. Kamu bagi gaji pada staf kamu, tapi kamu tak bagi ilmu pada staf kamu. Peganglah jawatan apa pun, jangan berebut. Orang kita ni suka sangat berebut. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan AJKKKKKKK, jawatan paling halus, berebut. Kenapa? Kita rasa kemuliaan. Kalau jawatan itu kemuliaan dalam hidup, nescaya Fir'aun itu jauh lebih besar daripada kita. Fir'aun itu kan besar jawatan dia, sampai Allah rakam dalam Al-Quran, dia mengaku jadi Tuhan. Dia sebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis, aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga manusia yang hidup mengaku jadi Tuhan. Buat malu je dia panggil demikian. Nak gambarkan Fir'aun kenapa mengaku jadi Tuhan, kan dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena, darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun gaut tak pernah ada. Fir'aun, dalam hidup Fir'aun disebut dalam satu kitab, tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Fir'aun dalam satu kitab yang lain disebut, tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan sekali Fir'aun, nak sebutnya gambaran bagaimana kita ni. Hidup ni muliakan apa dia? Rupa paras. Rupa paras menjadi kemuliaan dalam hidup. Yang orang kita berebut. Kan sehari dua ni kan, anak-anak perempuan ni kita sibuk dengan kup putih dia. Sibuk dengan rupa paras. Muka putih, lengan hitam legam, dia panggil demikian. Nak sebutnya, sibuk dengan rupa paras untuk menjadikan cantik. Allah pandang ke orang dengan kemuliaan rupa paras ini. Yang lelaki sibuk dengan badan sadu. Badan biar jadi sadu. Sadu ni tuan-tuan tahu makna dia apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Untuk sadu dia panggil demikian. Sibuk pergi main gymnasium, main futsal sampai 2-3 pagi. Nak jaga ni, nak jaga badan biar jadi nampak sadu. Untuk apa? Badan sadu. Nak suruh nampak berketul. Untuk apa badan berketul? Nak suruh badan berketul. Makan apa dia? Makan telur 21 biji sehari. Makan sayur, tak makan nasi, nak suruh badan nampak berketul. Untuk apa? Untuk pakai seluar dalam, naik pentas. Tu je kerja dia. Tak ada kerja lain. Untuk apa? Kalau sekadar untuk itu, biarlah badan kamu tegak sikit. Dengan tujuan apa dia? Menjadi kegerunan pada musuh-musuh Islam. Itu lain. Tapi nak sebutnya gambaran, kemuliaan hidup ini bukan dengan yang, kalaulah rupa paras menjadi nilai ukur dalam hidup kita, nescaya hinalah Bilal bin Rabah itu. Tapi benda apa yang memuliakan dalam hidup? Bila kita diberi hidayah oleh Allah. Hidayah ni, rupa paras kamu hodoh macam mana pun, walaupun kamu dalam keadaan tak ada harta sekalipun, walaupun kamu dalam keadaan tak ada apa rupa sekalipun, kamu tak ada pangkat sekalipun, bila kamu dapat hidayah, kamu rasa untung. Dan kamu akan kekal hidayah ini sampai bila? Sampai kamu dekat menghadap depan Allah. Allah pilih para hadirin sekalian. Tak mudah nak dapat hidayah ni, Allah pilih. Macam kita datang ke masjid ni, ramai mana orang tak dapat hidayah. Orang tahu tapi tak dapat datang. Dapat datang ni dipanggil hidayah. Ada orang yang Allah gerakkan, tak jangka langsung boleh datang dengar kuliah. Tak jangka pun Allah gerakkan, pergi singgah kejap, pergi semayang-mayang, kamu tengok orang. Kita pun dengar, oh alhamdulillah aku boleh dengar kuliah sekejap. Ni dipanggil hidayah. Ada orang yang tahu tak datang-datang, duduk kat rumah. Orang tanya tu apa tu, ada ceramah ke dekat masjid? Ada ceramah. Ustaz mana yang ceramah? Entahlah ustaz mana. Habis engkau tak pergi ke? Aku tak pergi. Kenapa engkau tak pergi? Aku belum dapat hidayah lagi, dia jawab. Senang je dia jawab. Hidayah ni Allah pilih. Orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Saya buat contoh yang mudah. Nak suruh faham bagaimana hidayah ni terpilih. Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni, siapa yang berani kata tak penting bangun tahajud malam? Semua orang kita kata penting kan? Penting bangun tahajud? Ya penting. Betul ke penting? Ya betul. Bila penting? Bila kita dalam kubur nanti,
Masuk dalam kubur nanti, lepas pada tanya soalan malaikat munkar dan nakir, tanya, kita jawab, selesai. Kubur kita pun jadi lapang. Seluas lebih kurang 240 kaki. Dan hadir Rasulullah luas 70 depa. Kubur kita berubah menjadi warna hijau. Jernih, warna hijau, tumbuh rumput-rumput yang indah keluar daripada bawah ni. Dan bauan raihan, bauan wangi sewangi-wangi. Nampak tempat kita dalam syurga Allah. Malaikat, kita pun tanya malaikat, ni rumput yang cantik, indah, taman yang semerbak, cantik ini malaikat. Ni datang daripada mana malaikat? Malaikat jawab, ni datang daripada tahajud yang kamu bangun sebelum daripada kamu meninggal dunia dahulu. Yang kamu bangun dahulu, inilah tempat dia. Yang kamu berhibur di saat ini. Numukal arusah. Tidurlah kamu bagaikan malam pengantin baru. Kamu mulakan perjalanan saat ini. Pentingkan tahajud? Ya penting. Orang kita kata penting, betul. Kita tanya balik, yang kata penting-penting ni bangun tak semalam? Kita tanya balik, yang kata penting-penting ni bangun tak? Tak bangun Ustaz. Kenapa tak bangun? Tadi kata penting, kenapa tak bangun? Tak boleh bangun Ustaz. Kenapa tak boleh bangun? Kami susah nak bangun Ustaz. Kita tanya balik, kamu tak kunci jam? Kunci jam. Jam kami kunci, jam je bangun. Kami tak bangun. Kami tak boleh bangun Ustaz. Kenapa kamu tak bangun? Kita tanya balik. Kenapa kamu tak bangun? Kamu kata penting. Apabila kamu tahu penting, kamu akan berdebar. Kamu akan tatajafa junubuhum anil madaji. Kamu sanggup genggangkan tempat tidur kamu. Kerana kamu tahu penting. Sebagaimana kita tahu pentingnya tiket kapal terbang. Bila saat yang sejam lagi nak berlepas, kita masih lagi berada di atas jalan raya. Tak berdebar kita. Habislah 3,000. Habislah melayanglah kita. Kita akan rasa berdebar terus. Habis ni, kita padahal penerbangan bukan jauh sangat pun. Nak pergi kepada Ipoh, Perak je, misal contoh. Tapi begitu pun kita rasa berdebar. Allah, habislah. Ruginya kita melayang tiket kapal terbang. Kerana kita tahu nilai kapal tiket tadi. Demikian juga kita. Bila kita tahu, patutnya kita berdebar. Tapi kenapa tak boleh bangun? Tak boleh bangun Ustaz. Kenapa tak boleh bangun? Kami makan. Saya makan sebelum tidur Ustaz. Kekenyangan. Tidur dalam keadaan kekenyangan, tak boleh bangun dah Ustaz. Kita menjawab balik. Kalau begitu, jangan makan sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur, kita jawab. Dia pun jawab balik. Tak makan pun tak bangun Ustaz. Makan lagi tak bangun Ustaz. Kita tanya kenapa tak bangun? Memang keturunan kami memang jenis tak bangun Ustaz. Keturunan saya dah sejak daripada kecil lagi tak bangun. Tak, kita jawab. Kalau kamu bangun, kamu solat tak? Ya, kalau saya bangun, saya solat. Kita tanya balik. Duha, solat tak? Duha. Waktu mana sedang kamu bangun? Kamu solat? Tak solat juga. Menandakan apa dia? Kamu tidak diberi hidayah oleh Allah. Hidayah ni Allah pilih. Dalam hidup kita. Tak mudah. Berapa ramai orang yang kita berkawan hari ni, besok dia menjadi musuh pada kita. Kenapa dia? Kerana Allah tarik hidayah. Dalam hidup ni, bila-bila masa je, sampai peringkat kita kena baca, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tolong tetapkanlah hati saya ni ya Allah. Bimbang kalau saya ni berubah dalam hidup. Dan dalam doa yang lain, Rasulullah ajar pada kita baca doa. Allah ajar supaya kita baca doa melalui Rasulullah. Apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, jangan kamu rentak hidayah setelah mana kamu bagi pada kami hidayah ini ya Allah. Kamu tarik, kita boleh tengok berapa ramai orang yang Allah tarik hidayah. Tarik hidayah ni tuan-tuan, jangan main-main dalam hidup. Dulu-dulu kan kita sebut artis-artis tu jahat, begini, teruk dan sebagainya. Bila Allah bagi hidayah, berubah jadi orang yang baik-baik dan soleh-soleh sekarang. Artis-artis ramai mana yang meninggal dunia depan Baitullah. Artis yang kita kata teruk-teruk tu, tiba-tiba berubah. Dalam hidup dia dekat nak meninggal dunia, berubah. Dia pesan orang begini. Dan menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Ada orang yang Allah bagi hidayah, berubah dalam hidup. Ini contoh. Bagaimana artis yang berubah jadi ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz berubah jadi artis-artis pula sekarang. Ramai mana dalam hidup. Kita tengok, dulu-dulu tak reti nak menyanyi. Sekarang menyanyi-menyanyi semua. Nak gambarkan, hidup ini pertukaran silih ganti. Bila keadaan demikian, doa kepada Allah. Minta, ya Allah kekalkanlah yang pertama. Yang kedua, ulama' kata, belum meninggal dunia ni,
Kita diajar supaya tolong minta ampun pada Allah biar banyak. Dia belajar merasakan kita ni seorang pendosa. Jangan kita ajar diri kita ini dalam keadaan tak berdosa. Jangan. Belajar dalam diri kita ni, kita rasa aku ni banyak dosa, aku ni banyak dosa. Dosa-dosa ni tak akan diampunkan kecuali kita meminta daripadanya. Minta dengan Allah. Berapa kali sehari kena minta ampun dengan Allah supaya kita mati dalam keadaan bersih, dalam keadaan jiwa kita tenang, menghadap depan Allah, dalam keadaan bau bekalan ni 70 kali sehari doa pada Allah. Doa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Sebut mulut kita ni berjalan je, Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunkanlah dosa aku ya Allah. Nak sebut Allahumma ighfirli ni tak mudah perhatian sekali. Sombongnya kita. Kita ni ada itulah penyakit sombong. Penyakit yang rasa tak berdosa. Yang rasa orang lain je berdosa. Kita tak berdosa. Yang menyebabkan kita tak rasa indahnya. Di saat mana dekat nak meninggal dunia, dalam keadaan yang kita ni benar-benar bertahan dalam hidup itu. Sebab tu saya baca awal-awal tadi ayat. Wasari'u, berkejaralah dalam hidup. Berlarilah dalam minta ampun pada Allah. Kenapa minta ampun kena berlari? Kerana uiddat lil muttaqin, aku sediakan syurga ni bagi mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lah, dan mudah-mudahan kita boleh nampak gambaran perjalanan kita seketika sekejap lagi, dan kita akan dalam keadaan benar-benar istiqamah dengan agama Allah. Jaga hidup kita ini jangan terlencong walaupun sekejap bila kita dekat nak meninggal dunia nanti. Kerana apa dia? Kerana kita belajar dan kita belajar, dan kita tak akan mati dalam keadaan mengejut. Kita minta supaya Allah jadikan tanda-tanda untuk kematian kita, dan kita bersiap untuk saat kita menghadap Rabbul Jalil nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, kalau boleh saya nak, sebelum kita berdoa ni, saya nak berkongsi sikit dengan tuan-tuan. Saya sendiri memiliki, bawah saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang di bawah saya biayai dan kawan-kawan yang biayai. Saya sendirinya bila saya buat sekolah ni, saya tolong, asalnya tolong anak-anak yatim dan miskin. Terutama saya tolong di selatan Thailand yang bapa mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak tersebut, saya buat sekolah di Krom Pinang Yala. Dan bila saya buat sekolah di sana, asalnya 22 orang je pelajar. Tapi sekarang ada lebih kurang 300 lebih pelajar. 300 lebih ni sebulan-sebulan saya kena biayai, saya kena hantar dengan kawan-kawan ni lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan. Kita biayai mereka, kita tanggung mereka menghafal Quran. Alhamdulillah, sampai hari ni boleh berkekalan lagi. Lebih kurang 7 tahun dah saya buat perkara demikian. Saya nak suruh mereka ni boleh meneruskan kerja pelajaran mereka tersebut. Saya suruh mereka bela lebah. Lebah hasilkan madu. Madu tersebut, dalam keadaan madu tu mereka ambil madu letak depan mereka, mereka sujud, bangun tahajud malam, mereka sembahyang, mereka berdoa pada Allah. Dan digunakan madu tersebut dihantar ke Shah Alam, tempat saya tinggal. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir saya kata minum air madu. Alhamdulillah muntah, keluar benda-benda yang pelik-pelik dalam tubuh badan. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum air madu tersebut, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang minum bila dia kena batu karang, dia minum air madu, keluar batu karang dia tersebut. Saya sendiri pernah kena batu karang, saya minum air madu, keluar batu karang ni sendiri. Alhamdulillah, betul lah dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu dipanggil. Inilah satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang lah jawapannya. Madu ni ibu-ibu ambil, ibu-ibu kacau dengan air suam, kemudian letak dalam peti ais. Tiap-tiap malam buat begitu. Bangun pagi esok, pagi-pagi hidangkan pada keluarga. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Air madu yang disejukkan. Dalam hadis Rasulullah cerita benda demikian. Cuba kita buat amalan rumah tangga kita, buat pagi lagi minum air madu. Jadikan amalan dalam kekeluargaan kita ni sendiri. Madu tu ada kat luar nantilah, satu. Yang keduanya, sekolah-sekolah saya yang lain di Langkawi, kemudian di Shah Alam, kemudian saya, semua ni kami biayai, kami cari penaja-penaja, siapa yang nak menaja dan sebagainya. Jadi oleh demikian, saya nak minta peluang sikit pada saya malam ni. Kalau tuan-tuan ada nak niat wakaf dan sebagainya,
di Langkawi, di Pahang, di Kelantan dan di Shah Alam. Di tempat lain tersebut, kalau tuan-tuan ada niat nak wakaf, saya minta sikit dengan AJK supaya kita letak sejadah kat belakang nanti. Kemudian kita pakat-pakatlah bagi apa yang boleh kita bagi. Yang mudah-mudahan dia jadi bekalan pada kita waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Bila kita meninggal dunia, kita tengok ada ganjaran yang kita telah bagi sumbangan untuk sekolah-sekolah tahfiz dan anak-anak yatim dan miskin ni sendiri. Saya sebulan lebih kurang 150,000 tu mesti habis untuk nak biayai pelajar-pelajar ni sendiri. Jadi dalam keadaan demikian memerlukan sangatlah kalau tuan-tuan nak tolong dan bantu sama, insya-Allah Allah tak miskinkan kita dan Allah panjangkan lagi umur kita dengan cara demikian. Kat belakang nantilah kita buat demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah. Kamu panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Kami mohon keberkatan rezeki dengan setiap apa yang kamu anugerahkan pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah, dengan apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon untuk mengadu pada kamu ya Allah, betapa kami menderita menanggung penyakit yang kami deritai ini ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah agar kamu sembuhkan penyakit ini ya Allah, ataupun kamu kafarahkan dosa-dosa kami yang lalu ya Allah, ataupun kamu jadilah peringatan-peringatan untuk kami ya Allah, agar kami bersedia untuk menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah. Di kala mana saat kami hampir menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Di kala mana kami mula dimandikan mayat kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah dengan guguran air merinjis tu badan kami itu ya Allah. Di kala mana kami mula dikafankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kafan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Di kala mana kami mula disembahyangkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, ia akan mengimamkan sembahyang mayat kami nanti ya Allah, ia akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah, ia akan mengusung jasad kami nanti ya Allah, ia akan meletakkan kami ke liang lahat nanti ya Allah. Kala mana kami mula berbangun tanah di hadapan muka kami ya Allah, di kala mana kami mula menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah, di saat mana kami mula dilunjurkan menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Kamu jangan jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Lindungilah kami ya Allah di saat mana kami mula ditanya dan disoal di hadapan para malaikat kamu nanti ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan malaikat itu ya Allah. Jadikanlah kubur kami ya Allah selapang-lapangnya ya Allah, menjadi seluas-luasnya ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Izinkan kami bertemu dengan arwah ayah kami ya Allah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ya Allah, di Indiyin ya Allah. Kami merindui ya Allah saat suapan tangannya ke mulut kami ya Allah. Kami merindui ya Allah saat mana kami bergurau senda dengan arwah ayah kami ya Allah. Kami merindui ya Allah saat mana kami memeluk tubuh badannya ya Allah, mencium dahinya ya Allah, mengucup tangan jari jemarinya ya Allah. Ya Allah, kami merindui saat kata-kata nasihatnya ya Allah memberi kekuatan dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah. Sayangnya ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, tiada lagi kata-kata itu ya Allah, tiada lagi senyuman itu ya Allah, yang hanya tubuh yang kaku itu ya Allah berada di alam sana ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur arwah ayah kami ya Allah di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, kasihanilah arwah ayah kami ya Allah, kasihanilah beliau ya Allah. Kami mengakui ya Allah
ada kesilapan yang telah dilakukan oleh arwah ayah kami ya Allah, kamu tolong ampunkanlah dosa itu ya Allah. Dengan doa yang kami tadahkan ini ya Allah, kamu bantulah dia ya Allah, ringankan azab kuburnya ya Allah, ringankanlah azab kuburnya ya Allah, ringankanlah azab kuburnya ya Allah. Bantulah dia ya Allah, bantulah arwah ayah kami ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami ya Allah di akhirat nanti bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Saat mana melayangnya suratan amalan manusia itu ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang ya Allah. Sedapan yang kami lakukan ini ya Allah, kamu padamkanlah ya Allah. Sedapan yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, senangkanlah kami masuk ke syurga Firdaus kamu ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Ya Allah, izinkan kami berada di sebelah nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya ya Allah, mengecup dahinya ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bersama di sisinya nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Pernah seketika ya Allah, kami meninggikan suara di hadapannya ya Allah. Ibu kami terdiam dan terkelu ya Allah, melihat tingkah laku kami ya Allah, melihat peribadi kami ya Allah. Kami mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Anak-anak kami, pasangan hidup kami ya Allah, pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, ibu kami menyayangi kami ya Allah. Di saat mana kami kecil dahulu ya Allah, ibu kami membesar kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Di saat mana kami dalam keadaan sukar ya Allah, ibu kami memberi kekuatan pada kami ya Allah. Di saat mana kami mengadu kepadanya kesukaran dan kepayahan kami dalam pembelajaran ya Allah, ibu kami menghamparkan sejadah itu ya Allah, sujud kepada kamu ya Allah, mengadu pada kamu ya Allah, agar dilapangkan hati kami ya Allah, dijadikan kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ibu kami ya Allah, dia memendamkan segala kesakitannya ya Allah dengan wajah yang jernih itu ya Allah. Seringkali saja ibu kami tersenyum ya Allah di saat mana luka yang parah dalam hidupnya ya Allah. Ibu kami ya Allah berhutang keliling pinggang ya Allah untuk membesarkan kami ya Allah. Ibu kami ya Allah turut demam di saat mana kami demam ya Allah. Di malam hari ya Allah, ibu kami mencium pipi kanan dan kiri kami ya Allah, berdoa pada kami ya Allah agar dijadikan kami anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, sayangnya ya Allah, kami tidak mampu untuk membalas jasa ibu kami itu ya Allah, kecuali tadahan doa ini sahaja ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling pula daripada kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kami sering kali diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Tolonglah ya Allah, bantulah kami ini ya Allah, bantulah kami ya Allah, tolong dan bantulah kami ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah, pada siapa lagi kami akan mengadu doa ini ya Allah, kecuali pada kamu lah yang maha mendengar setiap keluhan dan rintihan hamba-Mu ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar kami teguh dalam perjalanan hidup ini ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah, kami mohon pada kamu ya Allah, kami mohon pada kamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimus salah
wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.